mesyuarat kita dengan menjemput jurucakap dari Selangor iaitu Puan Rohani binti Kasim untuk membahaskan usul politik. Silakan. Sebelum tu saya ada satu pengumuman. Kepada SU bahagian-bahagian, sila ke meja pintu utama sebelah kiri Dewan berjumpa dengan SUK Negeri. Dipersilakan. Okey, teruskan. Selangor. Dari Selangor bergerak tenang, terpahat niat menulis hikayat. Wanita berjuang untuk menang, memberi manfaat kepada agama, negara dan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam kasih sayang. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Minta maaf. Para perwakilan sekalian, sila keluar ikut blok-blok, jangan keluar semua sekali. Nanti kosong kita punya mesyuarat hari ini. Okey puan-puan, saya dimaklumkan supaya negeri Selangor saja pergi dahulu. Negeri lain duduk dulu. Depa apa? Puan-puan, nampaknya tidak ada yang bergerak di pintu depan tu. Jadi kita minta supaya para perwakilan sekalian pulang ke tempat duduk masing-masing. Kita ambil apa jua yang akan diberi oleh SU kemudian nanti. Masa kita nak keluar makan. Mohon maaf banyak-banyak. Saya hanya menurut perintah. Jadi teruskan Selangor, minta maaf Selangor atas gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia-Nya. Pada pagi yang indah ini kita sama-sama dapat menunaikan tanggungjawab serta amanah yang dipikul. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah hendaknya. Yang berbahagia Datuk Dr. Azizah Johor, Timbalan Pengurusi Tetap Wanita UMNO Malaysia, yang saya hormati lagi saya kasihi, yang berhormat Datuk Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang saya kasihi Datuk Nurliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Barisan Exco, ahli-ahli MKT, dan yang saya sayangi, yang berhormat Datuk Hajah Rosni Soha, Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor, yang memberi kepercayaan kepada saya untuk diberi tanggungjawab pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Penguasa semesta alam kerana dengan rahmat dan izinnya sekali lagi kita dapat berkumpul di hari yang penuh keberkatan ini bagi menunaikan kewajipan kita seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan parti. Terlebih dahulu di kesempatan ini saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan tahniah kepada yang berhormat Datuk Dr. Noraini Ahmad kerana berjaya mengekalkan kerusi Parlimen Parit Sulong. Tahniah kepada yang berhormat Ketua Wanita UMNO Malaysia. Begitu juga di kesempatan ini saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syahbaz tahniah juga kepada Presiden kerana berjaya memenangi kerusi di Bagan Datuk, seterusnya dinobatkan sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia.
sirih pinang buat hiasan, kacip suasa bentuk tembaga. Masih panjang arus perjuangan demi bangsa negara tercinta. Dan tidak kita lupakan juga, wanita Selangor juga menghargai pengorbanan Datuk Seri Ketua Wanita Malaysia yang sanggup meletakkan jawatan sebagai Menteri KPT demi maruah wanita dan kelangsungan parti yang ini menjadi legasi wanita UMNO Malaysia. Bertepatan dengan suasana masa kini, pemulihan politik demi kestabilan dan kemakmuran semakin terarah ke arah yang lebih baik walaupun usaha-usaha pemulihan ekonomi negara masih bergelut pada awal suku pertama tahun 2023 ini. Wanita UMNO Selangor menyedari penubuhan kerajaan perpaduan yang dizahirkan atas kebijaksanaan Tuanku Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa demi kesejahteraan rakyat dan negara itu sendiri. Justru saya mengucapkan salam kebangkitan wanita UMNO, salam kebangkitan UMNO supaya kita dapat meneruskan perjuangan parti ini. Ahli-ahli perwakilan wanita yang saya kasihi sekalian, pencaturan yang bijak, tepat dan wajar perlu diambil kira dalam saat Parti UMNO dan BN telah pun bersedia menjadi pembangkang yang bermaruah di peringkat pusat. Namun, perancangan Allah yang Maha Mengetahui telah mengatur betapa kita yang sekadar memenangi 30 kerusi termasuk 26 kerusi yang dimenangi UMNO telah membentuk dan menjadi sebahagian kerajaan pada hari ini. Rakyat juga telah memberi isyarat yang sangat jelas bahawa negara ini memerlukan sebuah parti yang bersih, relevan serta kepimpinan yang berintegriti, stabil demi masa depan dan kemakmuran bersama. Ini adalah realistik. UMNO wajib bangkit dan sedar untuk memikul semula tanggungjawab yang lebih besar, lebih bermaruah dan lebih membela kepada kepentingan rakyat, agama dan bangsa serta negara, terutamanya dalam pemilihan UMNO yang mendatang mendepani pilihan raya negeri serta PRU ke-15 nanti. Ahli-ahli perwakilan wanita yang saya kasihi, sehubung itu, wanita UMNO Selangor menuntut kepimpinan tertinggi parti, termasuklah pucuk kepimpinan wanita, mengambil kira hal-hal berikut. Memperkasakan bahawa hanya kuasa politik yang dapat menjaminkan kesendambungan pembelaan yang berterusan kepada bangsa Melayu di bumi Malaysia agar bangsa Melayu akan terus kekal dan bermaruah di tanah airnya dalam mendokong inspirasi kebangkitan parti yang mana setiap rakyat terutama wanita dibela dan diutamakan. Inspirasi berlandaskan perlembagaan negara yang mana hak-hak istimewa Melayu termasuk wanita terus diperjuangkan dan dipertahankan dalam pengubalan setiap dasar-dasar kerajaan. Menyedari bahawa perkembangan dan kedinamikan politik sekarang ini yang mana suara Melayu termasuk wanita bukan hanya lagi diwakili oleh Parti Keramat UMNO dan UMNO bukan satu-satunya pilihan orang Melayu ketika ini. Namun UMNO perlu dilihat sebagai parti yang perlu diteruskan supaya suara Parti Melayu termasuk perjuangan wanita terus mengakari pembangunan politik negara yang unggul dan diterima semua rakyat di negara ini, termasuk harus menjadi peneraju dan penyelesaian masalah-masalah dan isu-isu orang Melayu. Meyakini juga bahawa hanya melalui pembaharuan berani dan luar biasa dalam soal kepimpinan,
pembuat keputusan dasar dan pemikiran yang pragmatik dan realistik politik sahaja dapat meyakinkan kembali seluruh umat Melayu bahawa hanya UMNO dan gabungan di dalam BN sebagai wadah perjuangan politik di Malaysia ini. Ini suatu perkara kita tidak pernah terfikir, politik yang sangat dinamik, malahan keadaan politik yang tidak dominan, lalu mengugut-ugut antara satu sama lain, ini sangat tidak baik. Ini tidak baik kepada kestabilan politik, kestabilan kerajaan dan keharmonian rakyat dan pengundi. Kesihanilah kepada rakyat dan pengundi. Aksi lompat-melompat, fitnah memfitnah dan bermuka-muka mengakibatkan rakyat lemas dan resah. Rakyat semakin muak dengan gelagat orang-orang politik, tetapi orang-orang politik yang ikhlas masih bersama rakyat yang sentiasa memenangi keperluan rakyat. Itu rakyat kena ingat dan faham. Tidak terkecuali di Selangor, bahang tsunami korupsi Parlimen Selangor keseluruhnya cukup memeritkan. Apalagi kita yang bakal mendepati PRN Selangor tidak lama lagi. Apakah benar pengundi Selangor boleh beralih mengundi kepada UMNO BN semula? Wanita harus memastikan kerja-kerja ini dapat dilaksanakan. Persoalannya yang sangat besar yang kita lihat, kemungkinan besar UMNO BN pasti bekerjasama dengan PH untuk BRN kali ini. Ini satu dilema yang realiti yang perlu wanita UMNO mengambil serius dari segi cara berkempen. JR pastikan, tadi sahabat saya pun ada berkata, kita kena mahir dengan media sosial. Kita kena mahir dalam TikTok, kita kena mahir dalam Twitter, kita kena mahir dalam Instagram, kita kena pandai, jangan pandai dalam WhatsApp sahaja. Saya berharap semua perwakilan akan dapat mengubah cara kita berkempen, iaitu menggunakan media sosial, sebab apa yang kita faham, kekalahan kita yang lalu adalah kita tewas di media sosial. Mudah-mudahan siapa saja yang akan dilantik untuk mengetuai BNCOM kena ambil maklum perkara ini. Dan saya juga ingin memaklumkan dan juga bertanya, adakah selama ini kita ini menyantuni rakyat dan pengundi? Sebenarnya kita kena dengar nadi denyut rakyat di bahagian akar umbi supaya mereka ini kembali semula kepada kita. Mengenai 30% calon wanita, apa yang kita faham, setiap kali perhimpunan wanita mesti kita bawa 30% calon wanita. Setiap tahun, saban tahun kita bawa. Tetapi hinggalah ke PRU ke-15, 30% itu tidak menjadi kenyataan. Adakah perempuan semua berpuas hati? Adakah semua perempuan berpuas hati? Oleh itu saya berharap kepada wakil Majlis Tertinggi dapat usulkan perkara ini dalam mesyuarat supaya kota 30% wanita ini diberi mengikut kehendak yang telah diminta berkali-kali. Keduanya, mengenai calon. Selangor sila gulung. Calon-calon yang diketengahkan mestilah calon yang boleh menang. Dan calon juga letaklah di kawasan yang boleh menang. Bukan letak di kawasan hitam. Letak di kawasan hitam legam, confirm tak boleh menang. Oleh itu, ini juga perlu
diambil perhatian supaya calon-calon wanita ini diletakkan di tempat yang sebaik mungkin. Ayuh, rapatkan saf dan kukuhkan kebersamaan kita sebagai asas kekuatan untuk bergerak ke arah perpaduan dan gerak kerja berpasukan, membariskan semua ahli-ahli parti dalam saf perjuangan yang kukuh. Saya dengan rasa rendah diri, penuh iltizam memohon, marilah kita barisan sayap utama parti wanita UMNO yang tidak pernah kenal erti penat dan jemu. Marilah kita berdiri teguh di belakang ketua dan naib ketua kita. Malahan ketua dan naib ketua wanita yang kita sayang juga perlu menyokong kita di peringkat bawahan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Ayuh, bangkitlah kita semua, menyahut cabaran, menerajui harapan, menunaikan tuntutan demi kelangsungan agama, bangsa dan negara. Bangkit wanita UMNO, bangkit wanita UMNO, bangkit wanita UMNO. Sekian, terima kasih. Wanita UMNO Selangor menyokong. Terima kasih